Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wah, ini kejutan besar. Adakah Najib akan keluar daripada penjara dan akan pulang beraya? Wah, ini betul-betul tak pernah kita dengarkan. Hari ini di dalam Malaysia kini, laporannya 600 banduan pulang beraya, sedihnya, malangnya, duka citanya. Najib mungkin terkecuali. Aduh, ingatkan Najib boleh beraya pulang beraya bersama dengan Rosma dan anak-anak lah kan. Rupa-rupanya Najib mungkin terkecuali. Entahlah kenapa, ikuti terus ulasan ini untuk mengetahui kenapa Najib mungkin terkecuali daripada 600 banduan yang boleh pulang beraya itu. Sebelum itu, siapa yang ada masalah kencing manis, tinggi darah dan gout, jangan lupa tekan butang produk yang ada dalam video ini. Tekan butang itu percuma dan Anda tak perlu bayar apa-apa. Anda hanya perlu tekan dan memilih mana produk yang Anda mau dan beli di sana. Semua produk itu saya kongsi, saya bukan jual ubat, saya kongsi kepada Anda kerana ramai sudah yang membeli produk ini. Mereka kata sangat bagus dan sangat baik. Harganya yang pula murah, sekarang promosi sempena Hari Raya. Cepat beli sebelum stok habis dan yang lebih penting sediakan payung sebelum hujan. Takut-takut nanti masa raya pula Anda tiba-tiba kena gautkan. Palis-palislah. Nanti kalau gaut susah. Jadi sediakan payung sebelum hujan. Baiklah, kita teruskan. Kenapa Najib mungkin terkecuali daripada beraya, pulang beraya? Kenapa ya? Seramai 601 banduan dari 34 institusi penjara seluruh negara bakal menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama keluarga menerusi program pelepasan banduan secara lesen PBSL Ishan Madani, inisiatif Jabatan Penjara yang menekankan aspek pemulihan insani. Bagaimanapun, terdapat alasan untuk mempercayai bekas Perdana Menteri Najib Razak yang sedang berusaha untuk menjalani tahanan di rumah tidak termasuk senarai banduan yang dibebaskan secara lesen. Jabatan Penjara memaklumkan mereka yang dibebaskan berusia antara 21 hingga 68 tahun. Najib pula bakal mencecah usia 72 tahun ini. Oh, jadi maknanya Jabatan Penjara sudah pun memberikan hint, sudah memberikan petunjuk bahawa Najib akan kecewa. Dia tidak akan dapat bersama dengan Rosma dalam menyambut raya di kampung atau di rumah. Kerana yang diumumkan hanya 21 tahun dan 6 hingga 68 tahun. Malangnya Najib berusia 72 tahun. Jabatan Penjara berkata mereka yang terpilih telah digelar sebagai orang bebas berlesen OBB setelah memenuhi pelbagai kriteria ketat seperti tingkah laku baik, penglibatan aktif dalam program pemulihan, serta pertimbangan risiko keselamatan kepada rakyat atau masyarakat. Pelaksanaan PBSL dibuat berdasarkan peruntukan di bawah Akta Penjara 1995 yang membenarkan pelepasan bersyarat kepada banduan bagi tempoh tertentu sebelum tarikh tamat hukuman sebenar. PBSL Ishan Madani ini bertujuan memberi peluang kedua kepada banduan yang telah menunjukkan perubahan positif selain memperkukuh ikatan kekeluargaan dan membantu proses integrasi semula ke dalam komuniti, jelas Jabatan Penjara pada kenyataan hari ini. Pelepasan ini juga bukan bersifat mutlak. Banduan yang dibebaskan akan terus dipantau dan tertakluk kepada syarat-syarat tertentu oleh pihak penjara bagi memastikan pematuhan dan pencegahan pengulangan kesalahan. Kerajaan telah giat melaksanakan pelepasan banduan secara lesen sejak tahun 2022 sebahagiannya bagi menangani isu kesisakan dalam penjara. Najib kini berdepan pembicaraan di mahkamah untuk dibenarkan menjalani tahanan di rumah, sesuatu yang telah diperkenankan kepadanya melalui titah diraja oleh Yang di-Pertuan Agong terdahulu. Titah tersebut merupakan tambahan addendum kepada perintah pengurangan hukuman penjara dan denda dalam kes SRC internasional daripada 12 tahun penjara
dan denda 210 juta kepada 6 tahun penjara dan 50 juta ringgit. Namun begitu, timbul persoalan tentang kesahan titah edendum itu memandangkan ia dikeluarkan di luar mesyuarat lembaga pengampunan. Dalam pada itu, program PBSL bukanlah sesuatu yang baru. Sejak diperkenalkan semula pada Oktober 2020, ia telah memberi peluang kepada ribuan banduan untuk kembali ke pangkuan keluarga secara bersyarat. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini satu lagi isu tular. Satu lagi isu tiba-tiba jadi panas. Kononnya kabinet perpaduan kerajaan Anwar Ibrahim akan dirombak. Kononnya yang lagi teruk lagi netizen ataupun penulis-penulis blogger atau pengulas politik nyatakan dalam tajuk-tajuk berita mereka menyatakan kononnya akan ada 5 atau 6 menteri dipecat. Itulah yang mereka katalah rombakan, isu kabinet rombakan. Isu rombakan kabinet kembali muncul selepas pemilihan DAP. Wah, ini mesti panas. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa siapa yang ada masalah gout, kencing manis, tinggi darah, jangan lupa tekan butang produk yang ada dalam video ini. Cepat beli selagi stok masih ada, harganya pula murah, sempena perayaan. Dan saya tak jual ubat, saya hanya kongsi kebaikan produk ini yang sudah ramai orang membelinya, beribu-ribu testimoni sudah menyatakan kebaikannya. Cepat beli karena lebih baik sediakan payung sebelum hujan menjelang Syawal nanti. Takut-takut tiba-tiba kena gout pula, tak siok lah kan beraya dengan gout. Jadi cepat beli selagi stok masih ada. Terima kasih kena membeli untuk persediaan Anda. Desas-desus mengenai rombakan kabinet kembali timbul selepas pemilihan DAP minggu lalu. Bekas ahli parlimen Bangi, Ong Kian Ming berkata, DAP akan berpeluang untuk menukar menteri dan timbalan menterinya pada Disember ini. Apabila tempoh Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Aziz sebagai senator tamat. Ia walaupun Setiausaha Agung DAP Anthony Lok telah menegaskan bahawa keputusan pemilihan jawatan kuasa eksekutif pusat CEC parti itu tidak akan memberi kesan ke atas kedudukan menteri atau timbalan menteri DAP. Ketika ditanya mengenai perkara itu dalam satu temu bual dalam podcast berbahasa Cina Malaysia kini, Ong berkata, jika DAP meneruskan tema perubahan generasi seperti dalam pemilihan parti, parti itu mungkin akan menggantikan M. Kulasegaran dan Lim Hui Ying. Kulasegaran yang merupakan timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, memilih untuk tidak bertanding dalam pemilihan lalu bagi memberi laluan kepada pemimpin muda. Dia sebelum ini berkhidmat sebagai Menteri Sumber Manusia dalam pentadbiran Pakatan Harapan PH di bawah bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad dari Mei 2018 sehingga kejatuhan Kerajaan Persekutuan pada Februari 2020. Sementara itu, Lim yang merupakan timbalan Menteri Keuangan dan ahli Parlimen Tanjung gagal mempertahankan kedudukannya dalam CEC semasa pemilihan parti pada 16 Mac lalu. Selepas pemilihan parti jelas bahawa jika Hui Ying ingin terus kekal sebagai ahli parlimen, timbalan menteri atau bahkan naik ke jawatan menteri, dia mesti membuktikan kepada pemimpin dan ahli parti serta orang ramai yang dia ada keupayaan untuk melakukannya. Dia masih belum benar-benar membuktikan keupayaannya kepada orang ramai, kata Ong dalam podcast yang seperti disiar Sabtu lalu di YouTube, Spotify, dan Apple Podcast. Mengulas lanjut, Ong berkata bahawa bekas timbalan menteri dia memahami piawaian yang diharapkan daripada menteri dan timbalan menteri DAP. Kami perlu mengekalkan piawaian tertentu. Jadi, jika ada pemimpin tertentu yang masih belum mencapai tahap itu dan mereka semua tahu tentangnya, mereka yang berada di parlimen tahu siapa yang menunjukkan prestasi dan siapa yang tidak, kata Ong.
PKR juga akan mengadakan pemilihan parti pada Mei ini. Sekiranya berlaku perubahan dalam struktur kepimpinan PKR selepas itu, parti tersebut juga mungkin akan menggantikan beberapa menteri dan timbalan menterinya. Dalam satu temu bual di radio BFM pada 3 Mac lalu, Zafrul mengesahkan dia akan meletakkan jawatan sebagai menteri pada pertengahan Disember dan menolak sebarang kemungkinan pilihan raya kecil bagi membolehkannya kembali ke parlimen dan kabinet. Saya tidak akan menerima tawaran sedemikian. Rakyat tidak mahu pilihan raya kecil hanya untuk seorang seperti saya pada tahap ini. Saya bukan ahli politik kanan atau seorang yang berpengaruh besar dalam mana-mana parti, katanya lagi. Zafrul berkata dia lebih rela menyumbang dalam cara lain untuk tempo 2 tahun lagi dan menunggu pilihan raya umum seterusnya. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini, tular kain rentang mendesak Menteri Besar Terengganu letak jawatan. Ini satu perkara yang amat menarik perhatian kita. Kerana pada masa yang sama, Anwar telah datang ke Terengganu dan telah mengumumkan, Kerajaan Madani mengumumkan bantuan raya kepada penjawat awam di negeri Terengganu. Begitu hebatnya Anwar Ibrahim sampai sanggup kerajaan pusat pula yang memberikan bantuan raya kepada Terengganu. Apa yang jadi dengan Terengganu ini? Pulau Pinang bagi, Kedah pula. Pulau Pinang bagi, kalau tak silap Perak pun dah bagi, Selangor pun dah bagi, dari negeri sendiri, hasil dari negeri sendiri. Tapi dari Terengganu melalui Kerajaan Persekutuan pula. Jadi dinasihatkan para walaun yang mungkin berada di negeri Terengganu, yang mungkin adalah penjawat awam di negeri Terengganu, sudah-sudahlah Anda memaki hamun, sudah-sudahlah Anda memfitnah Anwar Ibrahim. Takut nanti tak berkat bonus yang Anda terima itu kerana ianya datang daripada seorang Perdana Menteri yang mungkin jadi bahan maki hamun daripada Anda semua. Malulah kan, sudah dapat duit, pergi maki hamun orang pula. Itu adalah nasihat. Hari ini, tiba-tiba pula, tular kain rentang mendesak Menteri Besar Terengganu meletakkan jawatan. Perlukah Menteri Besar Terengganu ini letak jawatan sedangkan beliau dinyatakan antara calon Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional? Kalau dia letak jawatan bermaksud dia tak layak jadi Perdana Menteri. Bayangkanlah, baru negeri Terengganu pun dia sudah diarah letak jawatan. Bagaimana pula akan jadi kalau dia jadi Perdana Menteri? Sebuah kain rentang yang mendesak Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar, melepaskan jawatannya menjadi tanda tanya ramai. Kain rentang yang tergantung di kawasan berdekatan, deretan kedai di Terengganu itu mula tular sejak semalam. Terpampang wajah Ahmad Samsuri yang dipangkah dengan tulisan berbunyi, "Demi masa depan kerajaan, Menteri Besar Samsuri sila letak jawatan. Geng kita tertolok MB," katanya. Ramai tertanya apa yang terjadi. Selain mengandaikan sedang berlaku pergolakan dalaman kerajaan negeri, hasil semakan dan komen orang ramai difahamkan kain rentang tersebut merupakan banting lama yang ditularkan kembali oleh pengguna X. Tetapi tidak pasti tahun bila ia dinaikkan. Ahmad Samsuri dilantik sebagai Menteri Besar sejak 2018, yaitu ketika pilihan raya umum ke-14. Saudara-saudara sekalian, meskipun kain rentang ini mungkin sudah lama dinaikkan, tetapi ini memberikan satu gambaran yang luar biasa berlaku di dalam pentadbiran di Perak. Mungkinkah ulangan ini ataupun naiknya kain rentang ini semula memberi gambaran satu perkara yang besar bakal berlaku di negeri Terengganu? Dan adakah Menteri Besar Terengganu ini benar-benar akan menyahut cabaran letak jawatan?
Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini keputusan terkini siasatan terhadap Ismail Sabri Yaakob yang telah masuk kali ke-6. Kalau tak silap kita, ini ialah kali ke-6 Ismail Sabri Yaakob ditemui oleh SPRM atau menghadap SPRM. Ini kata-kata Ismail Sabri Yaakob selepas menghadap SPRM lebih 5 jam. Kata Ismail Sabri Yaakob, "Selamat Hari Raya semua." Itu ucapan Ismail Sabri selepas memberi keterangan 5 jam. Ada juga hantaran sinis atau komen sinis daripada beberapa netizen yang menyatakan nasib baik tidak beraya dalam lokap, kata mereka. Sebenarnya hantaran sinis seperti itu adalah tidak baik sama sekali. Kerana Ismail Sabri Yaakob masih dalam proses siasatan. Sebelum kita teruskan ulasan ini, apa pula pandangan Anda, pendapat Anda tentang hantaran sinis daripada para penonton ataupun netizen yang mengatakan nasib baiklah Ismail Sabri tak beraya dalam lokap. Sebelum itu, siapa yang ada penyakit kencing manis, tinggi darah, dan gout, sila tekan butang produk yang ada dalam channel konten ini. Saya tidak jual ubat, saya hanya kongsikan kepada Anda produk yang terbaik, yang sudah ramai orang guna, dan sudah ramai yang mendapat keputusan yang positif melalui produk yang baik ini. Harganya sekarang murah dan promosi sepanjang bulan Ramadan dan menjelang Syawal. Sediakan payung sebelum hujan, jangan nanti maksa Syawal atau Raya, ada pula kena gaut kan. Okey, jadi lebih baik sediakan payung sebelum hujan. Ini komen Ismail Sabri Yaakob selepas menghadap SPRM hari ini. Selamat Hari Raya semua. Demikian reaksi ringkas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selepas sebaik meninggalkan perkarangan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di sini hari ini. Ahli Parlimen Berak itu meninggalkan bangunan SPRM kira-kira jam 3 petang tadi selepas selesai memberikan keterangan selama 5 jam berhubung siasatan kes rasuah dan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengannya. Difahamkan beliau kemungkinan akan dipanggil lagi untuk direkod keterangan, namun tarikh dan masa masih belum ditetapkan. Terdahulu, Ismail Sabri hadir di Ibu Pejabat SPRM buat kali ke-7 untuk diambil keterangan berhubung kes berkenan. Oh, rupa-rupanya ini adalah kehadiran Ismail Sabri Yaakob yang ke-7. Wah, ini memang luar biasa. Belum pernah saya dengar ada orang disiasat SPRM sehingga 7 kali berulang alik masuk menghadap SPRM. Mungkin terlalu banyak dan terlalu rumit kes ini disiasat dan mungkin terdapat beribu-ribu dokumen yang perlu disahkan sendiri oleh Ismail Sabri Yaakob yang menyebabkan beliau selalu dan mesti hadir lagi. Ahli Parlimen Berak itu disiasat berkaitan kes rasuah dan pengubahan wang haram, berhubung perbelanjaan dan perolehan dana untuk promosi serta publicity program Keluarga Malaysia semasa tempoh perkhidmatan beliau dari Ogos 2021 hingga November 2022. Kes disiasat mengikut Akta SPRM 2009 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.